rakan-rakan saya yang saya saingi juga datangnya bukan saya daripada UiTM, mungkin juga daripada seluruh negara. Ada yang minta saya untuk share link kepada mereka. Saya ucapkan selamat datang ke pengalaman pelajar matang Ukur Bangunan, pembina perkongsian alumni daripada Ukur Bangunan itu sendiri. Sebelum saya bergerak lebih jauh dan kita mengetahui latar belakang sedikit dan Cik Sarudin, saya ingin menjemput KPP kita pada hari ini, KPP bagi Ukur Bangunan, Dr. Jadam binti Kaliwan untuk memberikan sedikit ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha SR Dr. Hikmah, tahniah. Ini merupakan webinar bersama alumni yang ketiga Dr. Hikmah. Yang ketiga, Alhamdulillah. Kita insyaAllah lepas ni akan ada siri-siri yang lain. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat kembali ke UiTM walaupun secara alam maya kepada yang berusaha Encik Sarudin, kena dengan tajuk hari ini, pengalaman pelajar matang di dalam pusat pengajian kita. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Sarudin kerana kesudian beliau untuk sama-sama berkongsi pengalaman yang mungkin boleh menjadi sebagai salah satu daripada guideline kepada adik-adik. Untuk pengetahuan Cik Sarudin, kita masih ada lagi mengambil pelajar-pelajar matang terutamanya daripada majlis daerah dan juga baru-baru ni ada daripada Jabatan Bomba Cik Fuad kalau Fuad ada di sinilah. Dan kita sentiasa mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar matang ke pusat pengajian kita untuk menjadi sebagai sebahagian daripada warga pusat pengajian Ukur Bangunan. Dan saya harap anak-anak semua dapat mengambil peluang ini untuk sama-sama bertanya dan berkongsi tips-tips yang sangat berguna, apa yang Cik Sarudin buat sepanjang dia menjadi pelajar, macam mana dia punya semangat untuk meneruskan pengajian walaupun telah berkeluarga masa tu. Cik Sarudin dah berkeluarga kan masa tu? Jadi saya nak anak-anak ni ambil semangat yang ada pada Cik Sarudin untuk lebih berjaya. Tidak ada keterbatasan dalam menuntut ilmu ni, sama ada you muda, you sudah berusia, ataupun dalam apa-apa juga keadaan, miskin, kaya, tidak ada halangan untuk kita. Yang penting usaha, itu yang lebih penting. Jadi saya tak nak melambatkan masa lagi, tak nak menangguhkan masa lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Tuan Encik Sarudin kerana kesudian beliau untuk berkongsi pengalaman, dan tahniah kepada ahli jawatan kuasa dan koordinator webinar kita hari ini. Dan semoga lepas ni program webinar bersama alumni ini lebih berjaya lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zuhaida atas ucapan tadi. Saya setuju apa yang Dr. Zuhaida bagi tahu tadi, betul. Dan kita perlu lihat pelajar kita dari segi pengajian mereka di universiti, nak tahu mereka ni matang atau tidak, penglibatan mereka atau banyak atau tidak. Itu yang mencerminkan kita ni seorang pelajar yang matang ataupun balance dalam universiti itu sendiri. Baik, seterusnya kita nak menjemput Encik Sarudin untuk memberikan sepatah dua kata. Tak tahu latar belakang Encik Sarudin, tapi saya sendiri nak mengingatkan kepada semua pelajar, kan, inilah sesi perkongsian, sharing session. So kalau nak lebih dekat dengan panel kita pun nak lebih dekat dengan anda semua. Saya pun sendiri nak tengok anda semua. Kalau berkelapangan, boleh nak buka kamera, kami amat alu-alukan anda semua untuk buka kamera. Kita tengok reaksi anda semua, macam mana anda semua hari ini, sihat atau tidak, sejuk ke tidak, hari ini hujan ke tidak, kan. Sebab dekat Selangor, Shah Alam hujan, sampai ke Kuantan hujan. Tidak tahu di sana cuaca ni bagaimana, sihat atau tidak sebagainya. Baik. Okay. So, saya nak bagi tahu sedikit berkenaan tentang tahap pengajian. Encik Sarudin sini. Ini tak pengajian dulu. Kita beritahu tak pengajian dulu. Pertama sekali, kita ada diploma in seni bina di Universiti Teknologi Malaysia. Okay. Ijazah sarjana muda Ukur Bangunan di Universiti Uji Mara. Saya datang ke UiTM. Seterusnya kita ada juga ijazah sarjana muda
ijazah sarjana sains pengurusan dan pemuliharaan warisan juga di Universiti Teknologi Mara. Ini adalah latar belakang pengajian Encik Sarudin. Tetapi kalau kita tengok pengalaman kerja sendiri Encik Sarudin, banyak sebenarnya. Beliau sekarang adalah seorang pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan. Diorang tapi beliau graduan daripada UiTM lah. Sebenarnya graduan UiTM ni dia relevan untuk semua universiti. Mana-mana universiti pun dia boleh masuk sebenarnya. Tapi tak semestinya universiti lain boleh masuk UiTM. So nampak kehebatan UiTM di sini, keistimewaan UiTM di sini. Seterusnya, beliau juga pernah bekerja di Jabatan Warisan Negara. Saya berminat tentang Jabatan Warisan Negara ini sebab dia orang kata conserve a lot of building dalam Malaysia kerana bangunan itu ada sejarah tersendiri di belakangnya dan peristiwa berlaku di belakangnya. Mungkin Encik Sarudin pernah berjumpa dengan sebenarnya Dr. Rubiah ni because beliau sendiri pun ada pernah terlibat di Jabatan Warisan Negara. Seterusnya, beliau juga pernah berada di Jabatan Muzium dan Antiquity dan seterusnya Total Project Management Sdn Berhad dan juga DP Architect. Maknanya di sini, graduan ukur bangunan bukan sahaja relevan menjadi seorang ukur bangunan di local authority ataupun Dewan Bandaraya dan sebagainya. Tetapi relevannya ukur bangunan dalam arkitek pun boleh, dalam sejarah pun boleh, dalam establishment pun boleh, dan jadi lecturer pun boleh. Mungkin ada antara kita hari ini yang berminat untuk jadi lecturer. Saya yang kenal seorang guru yang berminat untuk jadi lecturer. So, inilah perkongsian tepat untuk anda semua nak mengenali how is it you guys as a student right now bersama dengan pensyarah hari ini. Mungkin di 2 tahun, 3 tahun akan datang, bukan bersama pensyarah sebagai pelajar dan juga pensyarah, tapi bersama-sama sebagai pensyarah mendidik anak bangsa kita lagi-lagi di UiTM ini. Baiklah. So kalau boleh kita buka kamera lebih bagus ya. Baiklah. So, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Encik Sarudin sendiri untuk bagi sepatah dua kata lah dengan kita punya sharing session kita pada hari ini. Dipersilakan Encik Sarudin. Okey, terima kasih Saudara Nazmi. Yang saya hormati Dr. Julaida, Dr. Hikmah, Encik Muhammad Aziz dan saudara saya semualah yang mengikuti program kita pada hari ini. Jadi dia bila kita nak mulakan ni dia agak slow sikit . Satu lagi situasi cuaca sekarang pun saya tahu kalau di Kelantan memang sekarang dia tengah tengkujuh lah. Anginnya kuat, cuaca dia tu ala-ala macam di Korea sikit, dia sejuk. Kan? Jadi bukan nak promosi tapi satu yang agak unik di sini kalau siapa yang di Kelantan kalau musim tengkujuh ni dia ada makanan yang hari biasa tak ada. Contohnya putu halba, dia akan muncul lah. So dia ada makanan, so itu kita anggap ada nilai budaya. So untuk bercakap tentang latar belakang diri saya, sebahagiannya telah pun diterangkan oleh saudara Nazmi sendirilah dari segi latar belakang pengajian saya. Saya asal daripada Johor, saya daripada Johor dan mungkin sebab itulah saya belajarnya pun di UTM di peringkat diploma dulu. Lama dulu lebih kurang masa saya masuk tahun 1 dalam tahun 1990 pada alaf yang lalu dan kemudian masa tu saya mendapat diploma seni bina di UTM Skudai. Pada masa tu kita pun bekerjalah pada masa tu untuk diploma dah cukup baik untuk kita dapat pekerjaan tentang jadi technical assistant dan sebagainya. Dan saya pun bekerja dengan architect firm. Dia base di Singapura tapi dia ada di Johor pada masa tu. Dan kemudian daripada situ saya pun masuk ke satu mungkin pernah dengar Johor Corporation, Johor Corporation, satu syarikat di
di Johor ataupun Jacob kan. Pada masa itu juga berbekakan dengan diploma saya itulah menjadi technical assistant, dan saya agak ambil masa yang lama pada ketika itu untuk bekerja di Jacob sendiri. Dan kemudian hanya apabila telah dah lama, pada masa itu ekonomi tak begitu baik, masa itu kita mengalami kegawatan ekonomi pada 1997 lebih kurang macam tu. Antara company yang pada masa itu terjejas adalah company-company besar termasuk Jacob sendiri, dan mereka mencadangkan untuk membuat mengurangkan pekerja lah pada masa itu. Jadi selepas itu barulah saya berura-ura untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil pada pandangan saya, dan saya dapatlah rezeki masuk ke Jabatan Museum Antiquity pada masa itu. Di Jabatan Museum Antiquity. Bila saya sebut Jabatan Museum, selalu saya terfikir tentang berpakaian, sebab saya pernah tengok yang jaga balai pameran tu kan, dia pakai songkok, pakai baju Melayu. Jadi saya bayangkan, mungkin saya akan dapat kerja macam tu. It's not bad lah. Nampak segak juga kan. Tapi kemudian bila saya kerja, baru saya sedar di dalam situ rupanya ada banyak division, dan dia berkaitan tentang sesuatu yang kita anggap penting dari segi warisan. Pada masa itu di Jabatan Museum Antiquity ini, dia adalah badan ataupun agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk menjaga hal-hal berkaitan dengan warisan. Pada masa itu Akta Warisan Kebangsaan tak ada lagi. Masa itu mereka yang ada adalah Akta Antiquity ataupun Akta Benda Purba. Pada masa itu kemudian saya bersyukur kerana saya telah diletakkan di satu bahagian yang memang berurusan ataupun bertanggungjawab ke atas pemeliharaan dan juga pemeliharaan bangunan ataupun tapak warisan, iaitu pada masa itu dipanggil bahagian monumen dan dokumentasi, lebih kurang macam tu. Saya pun tak begitu ingat secara tepat pada masa itu. Lebih kurang macam itulah. Di situ. Di situ adalah titik penting untuk saya sebenarnya berjinak-jinak dalam kerjaya yang sekarang saya dukung. Dan pada masa itu Jabatan Warisan, pada masa itu saya terlibat dengan beberapa kerja-kerja tentang conservation. Dan pada masa itu juga saya sebenarnya pertama kali saya diperdengarkan tentang building survey ataupun ukur bangunan pada masa itu. Dan pada masa itu seingat saya pensyarah daripada UM, Dr. Zuraini Ali. Dr. Zuraini Ali pada masa itu beliau sedang membuat pengajian saya tak ingat, mungkin di Sheffield ke di mana, di luar negara lah. Dan beliau mendapatkan data-data di dalam kajian beliau, PhD pengajian beliau. Dan pada masa itu saya antara staf yang diarahkan untuk membantu. Dan Dr. Zuraini pada masa itu pun bercakap tentang ukur bangunan. Jadi saya cakap menarik juga. Pada masa itu saya dah rasa macam tertarik. Kemudian apabila saya pada tahun 2006, pada masa itu Jabatan Warisan Negara telah ditubuhkan. Jabatan Warisan Negara telah ditubuhkan, dan saya ataupun bahagian yang bertanggungjawab tentang pengurusan tapak warisan, bangunan warisan, dan ada beberapa division yang berkaitan telah pun boleh kata Jabatan Museum Antiquity ini telah pun dipecahkan kepada dua. Satu, Jabatan Museum Malaysia yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan museum, dan satu lagi adalah Jabatan Warisan Negara yang berurusan tentang Kau nak pakai rumah je kan? Dah keluar pakailah. Tak, satu lagi yang betul-betul. So pakai tak pakai? Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya mute. Okey. Mungkin kita boleh sambung sikit. Bila pecah dia terus macam boleh keluar. Cik Nuraina nak minta.
Nazmi tak boleh off sendiri ke? Dr. Hikmah boleh off. Okey, keadaan dah balik dah. Right, Alright. thank you. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. bertemu Okay, kembali. Okey. kita sambung sikit tadi di mana setelah ini cerita perjalanan saya lah sebelum pergi ke building survey Kemudian bila saya diletakkan di Jabatan Warisan Negara, saya semakin banyak berjumpa dengan sumber-sumber yang bercakap tentang ukur bangunan di situ. Terutama kami dah mula menerima pelajar-pelajar yang membuat internship, mereka buat latihan praktikal di Jabatan Warisan Negara. Pada masa itu saya tak begitu ingat tentang pelajar daripada UiTM Shah Alam, tetapi yang pada masa itu yang agak ramai datang adalah daripada Universiti Melaya pada masa itu. Dan sebahagiannya adalah pelajar matang. Jadi ada orang yang dah bekerja kan, dan mereka perlu juga menjalani latihan industri dan dia attach diletakkan di bahagian saya, iaitu bahagian konservasi, di bahagian konservasi, di bahagian situlah. Jadi bila sudah di situ, saya pun kalau saya fikir tentang tentang kaedah conservation pada masa itu, antara tugas utama saya dalam bahagian konservasi adalah membuat kajian kerosakan. Jadi bila kita nak buat, tentu saya pun dah familiar kan, pelajar semua kan, mungkin kalau kita belajar dalam building survey, kita sebut condition assessment ataupun kajian kerosakan, kecacatan ataupun condition assessment begitu kan. Pada masa itu banyak projek-projek yang memang saya ditugaskan, kemungkinan kerana saya ada asas dalam architecture, jadi pemahaman saya tentang building tu agak lebih mudah. Dan bila saya diberi tugas itu, saya lihat pelajar-pelajar daripada ukur bangunan ini, mereka sangat cekap. Dan mereka sangat cekap dan mereka lebih jelas tentang documentation. Bagaimanakah merekodkan kerosakan, dan daripada situ saya banyak belajar daripada mereka. Saya belajar daripada mereka. Malah istilah kajian dilapidasi adalah pertama kali buat saya dengar adalah daripada pelajar ukur bangunan sendiri. Kerana pada masa itu kalau saya tengok rekod yang pernah saya hasilkan, rekod tentang kerosakan bangunan yang dibuat oleh Jabatan Warisan sebelum tahun 2006, mereka menggunakan kajian kerosakan bangunan. Tetapi setelah ada pelajar daripada ukur bangunan masuk, kita telah pakai istilah kajian dilapidasi, ataupun kata dilapidation survey, dia kata itu. Mungkin istilah dilapidation survey ini ataupun kajian dilapidasi ini bunyinya agak scientific ataupun dia agak catchy, buatkan orang suka. Dan kalau kita tengok sekarang, kajian dilapidasi telah pun dimasukkan sebagai salah satu dokumentasi yang wajib di dalam garis panduan pembelian bangunan warisan Jabatan Warisan Negara. So dia jadi satu. Dan saya agak-agak clear dia punya moment tentang penggunaan kajian dilapidasi ini. Pada pandangan saya ada kaitan dengan sumak daripada perkongsian daripada pelajar ukur bangunan. Hanya pada masa itu, oleh kerana Jabatan Warisan Negara ini adalah kita kata macam authority tentang hal-hal berkaitan dengan warisan, perkara seperti itu lebih mudah untuk kita gunakan sebagai satu approach. Kalau kita tahu mungkin kajian dilapidation survey ni dia banyak, ada untuk kes untuk tenant ataupun untuk pra-construction dan sebagainya. Tapi kita bercakap tentang pembaikan ataupun dalam kerja-kerja pemeliharaan bangunan warisan. Okey, daripada situ akhirnya satu yang menarik, saya datangi oleh seorang pensyarah, Dr. Robiah. Ini adalah momen yang agak besar. Dr. Robiah telah datang. Beliau pun juga sama kesnya dengan yang Dr. Zuraini sebelum ni.
dalam proses mendapatkan data-data yang diperlukan dalam pengajian PhD beliau. Daripada situ beliau telah menyarankanlah ataupun mencadangkan kalau saya berminat tentang ukur bangunan, dia menakkan tentang peluang yang baik untuk saya melanjutkan pengajian dalam pada situ. Okey, dan benda itu bertambah kuat untuk memberikan saya sebenarnya semangat untuk saya melanjutkan pelajaran. Satu sebab saya bekerja dah terlalu lama. Kita rasa dah lama sangat ni kan. Kita rasa macam kita buat benda yang agak repetitif kadang-kadang tugas-tugas yang sama berulang-ulang kan. Dan kadang-kadang orang suruh kita bercakap, kita pun rasa kita boleh bercakap dan dia pun mengambil berat. Jadi kita fikir, mungkin kita perlu mempertingkatkan diri kita sendiri untuk supaya apa yang kita ada ini tidak mencukupi lah. Dan semacamnya ada peluang yang banyak. Dr. Zuraini datang, kemudian datang Dr. Rubiah, Dr. Rubiah sebagainya. Daripada situlah saya telah melihat dalam government ni kita boleh memohon untuk cuti belajar. Hanya pada masa itu seingat saya, oleh kerana saya bukan pegawai, ya. Di sini agak bising sikit sebab dia tebang rumput. Dia potong rumput. Sekejap, saya tutup sekejap. Okey, mungkin lagi baik. Okey, tadi Nazmi, sorry kalau saya dah drag lari daripada awak punya ni Tak apa, boleh saya sendiri. Boleh Boleh. Jadi daripada situlah kemudian okey, daripada situlah saya telah memohon untuk cuti belajar lah. Masa itu saya pun fikir kereta saya ada kereta pada masa itu, kereta saya sudah habis bayar. Okey, saya rasa kerana pada masa itu gaji untuk jawatan yang penolong sebab saya bukan kumpulan PMP tapi saya adalah sokongan, kumpulan sokongan. Pada masa itu mereka tidak memberikan gaji penuh, tapi sebaliknya mereka beri separuh gaji. Jadi separuh gaji pada masa itu. Tapi saya untuk makluman saya sebenarnya belum berkeluarga. Saya belum berkeluarga, jadi situasinya adalah saya agak lebih independen pada masa itu. Saya agak banyak saya agak lebih mudah untuk saya bergerak sendiri. Saya hanya fikir tentang dari segi komitmen saya pada masa itu. Okey, saya rasa kereta saya dah habis bayar, saya cuma ada satu rumah yang saya kena bayar. Saya rasa saya mampu, saya pertimbangkan di aspek macam tu. Dan kemudian saya pun belajar. Saya pun memohonlah untuk masuk ke UiTM, ke UiTM ukur bangunan tadi ni. Tetapi just bayangkan saya graduate diploma pada tahun 1994. Dan result saya pun tidaklah begitu bagus pada masa itu seni bina. Kemudian saya bersaing di kalangan pelajar-pelajar yang juga mohon untuk peringkat degree di UiTM. Bila saya mohon, Dr. Rubiah ada individu yang sangat banyak bantu saya. So apa yang saya ingat pada masa itu is dia ada momen ada emotion sikit Pada masa itu bila result saya tidak baik, saya bersaing dengan pelajar-pelajar yang lebih banyak daripada itu. Mereka mendapati saya tidak termasuk pun dalam senarai pelajar-pelajar yang terpilih. Kan. Tapi kemudian saya hubungi Dr. Rubiah, saya beritahu dia, saya tak dapat tawaran. Okay. Bila saya dapat tawaran, Dr. Rubiah berkata, okey, kemungkinan ada kesilapan di mana-mana. Dia pun kemudian dicari. Bila dicari, dia lihat nama saya berada di bawah sekali. Jadi dia tak termasuklah sebab result saya tak begitu bagus. Tetapi berada di bawah. Daripada situ kemudian beliau telah
mengusahakan supaya saya dijustifikan sebagai pelajar yang punya pengalaman melebihi 7 tahun. Bila saya mengalami pelajar lebih 7 tahun, saya telah pun berjaya untuk dipanggil untuk interview. Kata saya begitulah proses dia. Untuk interview, dan kemudian bila telah dipanggil interview, saya rasa sangat gembira lah. Sebab saya rasa saya tak ada masalah dari segi bercakap. Saya tidak, kita sebab kita dah bekerja kan, kita taklah bijak sangat, tapi kita ada confident, lebih confident lah. Kita lebih confident, kita lebih yakin untuk jual diri kita. Dan kita pun ada some technical capabilities, sebab dengan pengalaman kerja tadi ni, daripada situlah yang saya saya buat yang terbaik supaya saya tidak tercecer lagi. Dan akhirnya saya telah pun alhamdulillah diterima pelajar pada tahun saya ingat saya pada dalam tahun 2008 gitulah. Saya telah pun telah pun melanjutkan pelajaran, dan saya rasa sangat kekok lah pada awalnya kan. Setelah lama kita tinggalkan alam pembelajaran ni kan, kita nak cari kelas pun saya tak tahu. Sepatutnya UiTM pun saya sendiri pun tak ada siapa, tak ada reference lah kita kata kan. Lepas tu macam pelajar-pelajar pun tunduk-tunduk kat kita sebab dia ingatkan kita pensyarah kan. Jadi pensyarah pun dekat tandas pun saya ingat lagi Cik Mama Amin, Cik Amin dia kata, oh pensyarah baru ke? Saya kata saya student kan. Jadi dia ingatkan saya pun pensyarah kan. Jadi itulah tapi itu antara pengalaman yang terbaik lah dalam hidup saya. So itulah rentetan daripada itulah saya kemudian bergelar pelajar ukur bangunan di UiTM. Okey, mungkin kita serahkan pada moderator. Baik, kongsian yang saya rasa bermakna dan banyak intipati dengan emosi dia, dengan personal saya Cik Sarudin. Kalau Cik Sarudin waktu dulu belajar orang rasa macam lecturer, tapi mungkin berlainan di konteks saya dengan Cik Aziz. Lecturer kita juga lecturer tapi orang ingat macam student sebab muda sangat. Dia bertukar tu, dia bertukar. Okey, baik. Kita nak lebih mendalami kenapa Encik Sarudin dah bekerja dalam konteks yang lama. Mungkin saya dengar tadi dah lebih daripada 7 tahun pengalaman Encik Sarudin bekerja. Kenapa nak ambil bidang building survey? Kenapa tak nak bidang lain? Kenapa nak juga dalam bidang building survey? Okey, mengapa saya pilih building survey? Ada beberapa faktor sebenarnya. Tapi faktor yang paling kuat, satu saya rasa seperti saya telah ditakdirkan untuk masuk ke building survey. Sebab pada masa itu saya, seperti yang saya cerita tadi, saya telah pun bekerja di Jabatan Museum Antiquity dan di Jabatan Warisan Negara, dan tugas saya adalah berkaitan tentang kerja-kerja pemeliharaan basically, buat conservation, building conservation. Pada masa itu seingat saya kita tak menerima pelajar daripada architecture. Yang kita terima adalah pelajar-pelajar daripada ukur bangunan yang membuat latihan industri. Dan bila saya ingat balik tentang architecture, pada saya disiplin tentang building conservation, antara khusus yang paling kuat, yang paling hampir pada pandangan saya adalah building survey, ukur bangunan. Kerana di dalam situ, masa itu walaupun saya tak nampak lagi apakah syllabus ataupun struktur penawaran ukur bangunan. Sekarang baru saya faham tentang struktur penawaran dan sebagainya. Pada masa itu hanya daripada mulut pelajar, pelajar sendiri yang menerangkan apa yang mereka belajar kepada saya. Dan saya rasa, dia agak hampir dengan tugas saya. Saya rasa begitu. Tugas saya pun membuat kajian kerosakan, membuat building condition assessment. Cuma dia punya kesnya lebih kepada bangunan yang kita kata ada nilai warisan, bangunan-bangunan lama. Dan dia kata mereka pun buat begitu. Jadi saya kata, mungkin saya perlukan sesuatu peningkatan dari segi pengetahuan, ataupun setidaknya ada macam some endorsement atau acknowledgement yang certificate ataupun something yang kita rasa kita boleh tunjuk kompetensi, saya dah ada degree, contohnya begitulah kan dalam bidang ini.
pada saya dia adalah lebih bermakna. Daripada situ, kemudian saya pun tanya tentang apa yang mereka belajar di situ. Mereka juga cakap tentang, mereka dia agak buat design. Oh, okay, design. Saya rasa saya boleh buat design sebab saya pernah belajar seni bina. Kan? Jadi mungkin tak begitu susah untuk saya. Masa itu saya fikir saya nak ada degree je. Dan kalau boleh, degree yang agak mudah untuk saya buat daripada masa itu. Dan kalau boleh, dia sangat relevan tentang kerjaya saya yang saya buat sekarang. Pada masa itu tak muncul lagi nak jadi pensyarah, tak muncul lagi ya. Kita harap satu, kita dapat mempertingkatkan pengetahuan kita dan mungkin dengan peningkatan tadi ini kemungkinan kita akan ada peluang untuk meningkat juga di dalam organisasi yang kita berada tadi ni. Ya. Jadi asasnya juga adalah kita ingin maju dalam kerjaya kita. Ya. Dan cuma oleh kerana saya telah pun lama terlibat dalam bidang building conservation tadi ini, saya perlukan satu semacam pengajian yang diiktiraf supaya kita kata apa yang kita belajar tadi ini adalah sesuatu yang sistematik, yang teratur. Daripada situlah kemudian saya buat building survey. Saya masuk building survey dan saya rasa betul seperti yang saya jangkakan. Bila saya masuk, saya agak selesa di dalam ukur bangunan tadi ni. Saya agak mudah relate dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya mahir, walaupun saya bukanlah pelajar yang pandai sangat, tetapi untuk saya selesa. Saya selesa dan bolehlah kita kata walaupun kita dah berusia kan, campur dengan pelajar-pelajar, pun kita rasa kita lebih kurang dengan pelajar-pelajar, dengan kawan-kawan kita yang jauh lebih muda lah, tak adalah tercicir sangat kan. Daripada situ kita pun rasa macam, oh okey, saya boleh teruskan dan saya nampak kebangunan ni dia menawarkan banyak benda yang menarik. Kita belajar design, kita belajar building pathology. Saya pun suka istilah building pathology kan. Jadi sampai kata ini macam doktor lah tapi doktor bangunan, kata gitu kan. Dan saya rasa itu satu istilah yang agak baik lah, analogi yang baik untuk kita mudahkan tentang peranan kita. Tapi saya rasa sebenarnya ukur bangunan dia lebih daripada itulah, saya pasti. So itulah sebabnya lah, Encik Nazmi. Okay, baik. Okay, so kita dah tahu perjalanan pengalaman pengajar dan kerja di Saudi sampai masuk kembali ke UiTM, dan kita tahu kenapa pilih building survey as degree untuk menyambung degree di Saudi di course building survey sendiri. Tapi yang kita tahu, macam saya sendiri, saya semester 5, sem depan semester 6, kemudian saya dah praktikal dan kemudian habis degree lah. So ada juga rakan-rakan saya sama macam saya nak kepastian, iaitu macam mana, adakah lebih baik kita nak bekerja dahulu baru sampai master atau PhD, ataupun lebih kita teruskan je sama master dan PhD barulah bekerja. So there's two option, kerja dulu baru sampai belajar, ataupun sambung dulu barulah kita fikir pasal kerja. Untuk makluman semua juga yang ingin bertanya soalan, boleh tanya di ruang chat, ataupun kalau nak tanya, nak buka mic pun boleh, kita silakan, insyaAllah. Okay, so soalan dia, silakan. Minta maaf, apa tadi Nazmi soalan dia? Okay, so lebih baik kita sambung belajar dulu baru fikir pasal kerja, ataupun dah habis degree ni kita kerja dulu baru sambung kepada peringkat master ataupun degree. Gitu. Okey, sama adakah seorang tu lebih baik untuk dia belajar setinggi-tingginya daripada degree pergi ke master diploma kemudian cari kerja, ataupun dia buat degree kemudian kerja, lepas tu mungkin sambung master. Yes, exactly. Lepas tu kerja buat degree, buat PhD pula gitu. Pada saya saya tak boleh bagi satu jawapan yang pada saya dia subjektif. Dia bergantung kepada situasi individu yang berlainan. Kalau macam saya pada pandangan saya lah, daripada pengalaman saya sendiri, saya melihat sebenarnya
um, uh, pengalaman kerja yang saya lalui tadi ini, walaupun saya agak lewat, tetapi dia agak membantu saya untuk mencapai kerja yang saya ada sekarang, walaupun agak lewat, yang itu. Dan kemungkinan juga ada setengah orang mungkin dia memang dia daripada dia degree, dia terus buat master, lepas buat master dia akan sambung PhD. Dan biasanya apa reason sebenarnya orang untuk buat PhD? Kebanyakannya orang untuk buat PhD ini sebahagian besar keperluan untuk PhD ini adalah untuk mereka yang hendak menceburi bidang akademik. Kita gitu. Kalau di jabatan-jabatan kerajaan pada contohnya, mereka PhD tidak pun diambil kira sangat. Kecuali sekiranya dalam jabatan tu kemungkinan ada peruntuk seperti dipanggil SME, subject matter expert, baru mereka akan ambil kira begitu kan. Jadi pada pasal kita kena lihat pada situasi masing-masing. Dia bukannya sama ada bukannya atau A, B, dia tak begitu. Kita melihat pada keupayaan kita, pada apa perancangan kita. Ada mungkin orang nak kahwin awal, ada mungkin orang nak berkeluarga agak lewat. Semua itu perlu diambil kira. Tetapi dia punya perkara yang agak penting yang saya rasa yang mungkin kita patut bagi tumpuan adalah walaupun kita telah bekerja, bukanlah bermaksudnya kita tidak ada peluang untuk mempertingkatkan taraf pendidikan kita. Kita masih ada peluang. Walaupun usia kita kadang-kadang dah mungkin dah lebih 40 tahun ke 50, kita dah rasa tua. Tetapi saya rasa semangat budaya ilmu, semangat untuk mempertingkatkan diri kita, untuk challenge diri kita, itu adalah perkara yang penting. Dan universiti yang saya menariknya bila ada contohnya skim pelajar matang sebenarnya. Skim ni pada saya dia agak menarik. Dia seolah macam dia menggalakkan individu untuk terus menimba ilmu, untuk terus bukan saja menimba tetapi kita berkongsi dengan apa pengalaman yang kita ada tadi ni supaya kita boleh kongsikan dengan satu kelompok yang lain untuk lagi menambah baik sistem pengajaran ataupun apa yang sedia ada tadi ni. Kelompok pelajar matang pada sini dia bagus kalau mereka ada. Dia baik untuk keseluruhan pelajar-pelajar yang lain, mungkin juga untuk institusi, dan juga dia baik untuk individu itu sendirilah. Satu perkara yang selalu saya pegang biasa saya dengar kan, it's better late than never. Better late than never. Lambat pun tak apa, tapi jangan sampai tak buat langsung kan. Jadi tak apa, daripada situ kita buat. Satu lagi pada pandangan saya, kalau katakan bila kita belajar, kita ada semacam satu paksaan, satu drive yang mendorong kita supaya kita kena buat tugasan, kena buat sesuatu, kena siapkan tugasan, kena buat kumpulan, kena jadi ketua bergaduh sikit dan sebagainya. Benda tu adalah rencah-rencah yang dia indah, sometimes dia bagi sedikit pressure. Tetapi apa yang baik adalah dia akan bantu otak kita akan terus sentiasa aktif. Especially golongan orang-orang yang agak berusia ni kan, mereka perlu mendapat information yang baru. Dan kalau boleh mereka akan selari, dan kalau boleh bersanding dengan kelompok yang muda tadi ni, untuk sebenarnya baik-baik untuk mereka. Jadi apa yang saya tak dapat beri satu jawapan yang kata kerja dulu lebih baik itu tidak, tetapi pada saya fokus kita adalah jangan rasa kita sudah tidak ada peluang untuk belajar. Kita sentiasa ada peluang untuk belajar dan bukan atas semangat kita, malah institusi itu sendiri memberi peluang kita untuk belajar. Kerana semangat belajar itulah yang paling kita harap dia tidak padamlah di berterusan. Baik. So,
betul lah apa yang Cik Salim bagi tahu. Kita sang belajar kita nak bekerja ni bukan tengok kepada siapa lebih hebat dan sebagainya, tapi tengok kepada apa yang kita nak capai di masa akan datang. Kalau kita nak mendalami lebih bidang akademik, nak bekerja pun dalam bidang akademik dan akademik sendiri, yes, mungkin sang belajar itu salah satu requirement yang diperlukan untuk kita meneruskan pengajian kita. Tapi kalau dalam industri, requirement dalam akademik tu as a bonus untuk kita nak apply di dalam industri itu sendiri. Tapi apa yang paling penting sekali, apa yang saya beritahu tadi, keinginan kita sendiri untuk belajar tu yang penting. Bekerja ataupun sedang belajar, keinginan kita untuk belajar yang penting. Kalau belajar pun, kita tak nak belajar pun tak guna. Kalau macam kita bekerja pun tak nak improve ourselves pun, tak naik pangkat pun, sama je, duduk di takut yang sama. Betul, saya setuju. Baik. Kita nak mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada semua yang hadir pada hari ini, because jimit kita hari ini full. Dia tak boleh nak accept ramai lagi dah. So alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua sekali yang hadir pada hari ini. Tepukan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dan ada ramai lagi sebenarnya yang WhatsApp saya tak boleh masuk. Saya kata minta maaf, nanti kita akan share lah recording ni kepada mereka semua. Nampaknya perkongsian hari ini ramai yang demand yang tinggi. Mungkin ataupun ya kita memang akan buat lagi lah webinar seperti ini di masa akan datang untuk kebaikan semua sendiri. Okey, baik. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Kalau ada soalan daripada para pelajar sendiri pun boleh diajukan di ruangan komen. Okey. Baik. Ada apa-apa pesanan ataupun tips pada lepasan sijil ataupun diploma yang minat untuk sambung belajar? Macam tu cikgu. Oh, tips untuk yang sambung belajar. Yes. Saya tips ni saya tak adalah pada saya yang penting dalam hidup ni adalah kita tanya diri kita sendirilah, kita nak jadi apa yang kita suka buat, dan yang penting kalau kita buat tu kita buat sungguh-sungguh, kita sebab kalau katakan kita buat sesuatu yang bukan kita sendiri minat, bukan kita, ataupun kita tahu, oh bidang ni bidang yang paling glamour, semua orang nak masuk bidang tu kan, padahal kita pun tak berminat kan, it's no point. Jadi kita rasa, okay, bidang ni serasi dengan kita, kita teruskan. Kalau tak, mungkin kita boleh divert, buat je benda lain. Kita boleh tukar buat benda lain. Yang penting kita enjoy. Bila kita enjoy, kita akan lebih kreatif. Kita akan lebih kreatif, kita akan lebih semangat, kita akan lebih sustain lah kita buat. Dan untuk generasi muda lah, kadang-kadang saya rasa pun kalau ada peluang untuk belajar, teruskan belajar. Dan sekarang pun saya lihat dunia dah semakin berubah. Maksudnya orang bekerja boleh belajar. Belajar sambil bekerja. Kalau tengok sekarang bila kita pun semacam sekarang ni platform untuk ilmu, webinar macam ni dah berlambak-lambak. Maksudnya ilmu tu semakin mudah untuk dikongsikan, untuk kalau tengok kita kelas pun dalam situasi sekarang, kelas pun kita boleh buat secara online dan sebagainya. Maksudnya yang paling penting adalah kehendak diri kita sendirilah. Kita jangan berhenti belajar, terus mencari peluang untuk belajar, dan kalau boleh jadilah yang terbaik dalam bidang yang kita ceburi tadi inilah. Saya tak ada tips apa sangat. Pada saya itulah daripada pengalaman hidup saya. Yang penting kita suka dengan apa yang kita buat dan kita cuba buat dengan sungguh-sungguh. Okay. Baik. So, saya soalan ringkas untuk Cik Sarudin. Ringkas sih soalan ni. Kan Cik Sarudin kan masuk UBS, sambung belajar di BBS selepas Cik Sarudin bekerja kan. So, kita nak tahu pada umur berapa Encik Sarudin menyambung pengajian Encik Sarudin di peringkat degree BS tu. Okey. Saya masa tu tak dalam matang sangat. Okay. tapi saya suka dapat title pelajar matang.
Sebab masa tu jadi saya boleh skip berapa benda. Jadi saya tak perlu buat apa tu yang kena macam cadet-cadet semua tu. Yang itu yang Kawat itu apa semua ada tak payah buat. beberapa exemption yang saya boleh dapat. Yang itu. Pada masa saya masuk tu umur saya dalam 30 dan 39 atau 40 macam tu. 39 masuk ke 40 lah. Pada ketika itu. Sekarang saya 50. Sekarang 50. Ya, saya sekarang alhamdulillah saya Alhamdulillah. 50. Okay. Jauh lagi lah perjalanan saya. Saya baru 22, Cik Sarudin. Jauh lagi. Saya Ada banyak juga yang 28 tahun. 28 tahun situ. Okey. Baik, ada beberapa soalan daripada siapa ke, daripada pelajar sendiri pun nak tanya dengan Cik Sarudin. Okay, sementara kita nak dengar soalan tu, saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih, tapi tahniah kepada semua graduan kita yang mendapat anugerah dekan sebentar tadi. So, berikan tepukan kepada mereka semua. Alhamdulillah. Baik. So, jadikan apa yang kita dapat dengan anugerah dekan itu sebagai pemangkin kita untuk lebih berjaya di masa hadapan. Teruskan dekan, kalau boleh maintain dekan, dapat anugerah naik chancellor, banggakan apa-apa. Jangan fikir orang lain dah. Kan? Kita ada maklumat sendiri, boleh. Pada first thing first, kita kena fikir mak ayah kita sendiri. Sebab kita daripada lahir sampai kita masuk universiti, mak ayah kita yang bayar kita. Kan? So, kita fikir, do the best thing for them. Tak mampu, tak apa, cuba yang terbaik. Jangan tengok kejayaan seorang tu ukur dia sebagai penganugerahan atau sebagainya. Do apa yang kita paling buat apa yang terbaik yang kita boleh buat, macam kita beritahu tadi. Ada keinginan kita untuk belajar sendiri di masa hadapan. Baik. Kalau tak ada soalan daripada, mungkin Joe tak suka bertanya, dia suka mendengar. Mungkin dia suka Cik Sarudin share dengan kita katnya. Kan? So, kita nak tahu juga. Kan? Kan tadi Cik Sarudin bagi tahu bila Cik Sarudin sambung degree di BS ni, ramai yang ingatkan Cik Sarudin ni sebagai lecturer. Ya. So kita nak tahu apa pengalaman manis dan pahit yang Cik Sarudin berada semasa degree BS ni. Kita nak tahu juga. Okey. Baik. Cakap pasal pengalaman menarik lah. Banyak perkara yang menarik. Sebagai saya macam masuk ke dalam satu dunia baru kan. Dunia setelah saya tinggalkan pada alaf yang lepas, masuk ke alaf yang baru belajar. Seingat saya dulu ada perkara saya pada peringkat awal satu sebab UiTM kiranya dia macam saya tak tahu, sama saya rasa macam satu benda yang saya tak pernah rancang untuk saya masuk tetapi Allah izinkan akhirnya dapat juga masuk ke situ. Bila masuk kita dalam keadaan kita dah berusia, bercampur dengan kawan-kawan yang muda, mereka juga tak kenal kita siapa. Mungkin jadi saya ingat di peringkat awal saya agak susah mendapat ahli kumpulan. Contohnya kerja-kerja tugasan kan. Kerja-kerja tugasan ni mungkin mereka skeptikal lah. Dia cakap, orang tua ni kan. Ataupun kemungkinan ada pelajar mata sebetul yang buat kes ke kan. Jadi di peringkat awal bila buat kumpulan satu mereka tak kenal saya dan mereka kenal sama-sama mereka ada setengah yang datang daripada UiTM Perak kan. Mereka dah biasa, mereka dah kenal kumpulan-kumpulan mereka kan. Yang di Shah Alam pun ada tim mereka sendiri kan. Jadi masa tu bila kita buat kumpulan, kita tengok kita rasa macam alamak macam tersisih lah. Cakap ada juga apa ni macam kita susah untuk dipilih dalam kumpulan. Jadi kita pun membina kumpulan daripada orang-orang yang tersisih juga. Saki baki orang-orang yang tak nak tu, kita pun kumpulkan ni orang yang senasib dengan saya lah ni. Saya fikir itu kan. Jadi kita pun buatlah kumpulan. Tetapi pada masa tu bila kita rasa macam kita ni mungkin kumpulan yang tak lemah lah kita kata sebab itu orang mungkin kurang berminat dengan kita. Dia ada semacam satu cabaran untuk kita buktikan. Cakap kita kena buat betul-betul. Saya ingat masa tu antara tugas daripada Dr. Izzatul Laili kan. Masa tu saya ingat lagi saya lepas tu saya fikir
Masa tu kita kena pergi ke site, kita kena pergi ambil satu construction tentang macam underground punya, buat macam basement, macam tu lah kan pada masa tu. Saya fikir, tugas ni tak susah dengan saya sebab saya bekerja di KL dan saya nampak banyak construction di KL, dan saya pula biasa deal dengan orang. Masa tu kita cakap, okey, kita kumpul duit, kita beli cenderamata sikit, lepas tu saya pula ada kereta walaupun kancil. Maka pergilah satu kereta kancil tu, beramai-ramailah dengan ahli-ahli yang tersisih ni pergi ke site. Kita pun boleh cakap kan, kita tanya dia, kemudian kita pun bagi manusia ni kita kena bagi some appreciation lah. Masa tu kita bagilah sikit macam goodies kat dia orang. Dia suka kan, dan mereka sangat, bila kita hargai, kita ada macam soft skill lah ya. Mereka sangat memberi kerjasama, dan akhirnya kita dapat banyak information yang mudah, dan akhirnya saya rasa kita dapat markah yang baik lah pada masa itu. Kemungkinan bertolak daripada kita punya, kita buktikan bahawa kita boleh buat yang baik, dan mungkin kawan-kawan lain dah boleh kita sedar, yang kita sebenarnya boleh contribute dengan baik. Maksudnya kita pun ada keupayaan kita, dan saya ingat selepas daripada itu mereka semakin mengenali kita, dan saya rasa pada masa itu akhirnya saya pun tak adalah sangat sukar untuk mendapat ahli kumpulan. Satu sebab kita dah semakin kenal satu sama lain. In fact akhirnya saya duduk dengan kawan-kawan yang muda ni lah. Satu kawan dengan yang muda ni supaya kita tak tertinggal lah. Banyak benda, sebab bila kita dah jarak kita agak beza, dan kita banyak tugasan-tugasan yang kita buat bersama, untuk pelajar matang lah, saya rasa kita memang kena agak berkorban sedikit masa untuk sama-sama kita cari masa supaya kita boleh buat kerja sama-sama. Kalau tidak, kemungkinan mereka akan merasa yang kita bukan ahli kumpulan yang aktif lah, yang baik kan. Jadi kita kena bina kepercayaan, supaya mereka percaya yang kita boleh menyumbang dalam kumpulan dan boleh menghasilkan kerja dengan adil lah bersama mereka. So itu satu. Sebenarnya banyak, tapi saya rasa pun masa dah tak banyak kan. Dah sejam je proses kita ni. Patutnya kita buat 8 jam. 8 jam 3 sesi patutnya kita buat. So banyak pengalaman dia sekarang ni kan. Pengalaman 7 tahun, umur Cik Dave pun 39 waktu apply degree pun semua. So kita nak bercerita banyak sebenarnya. Berjumpa pula dengan Dr. Rubiah sendiri, Dr. Ruby sendiri kan. Saya pun rapat dengan Dr. Ruby. So banyak pengalaman yang kita patutnya boleh share. Mungkin di lain hari. Satu lagi yang saya nak share, Dr. Rubiah dia pernah jadi bos saya. Dan dia pernah jadi bos saya, dan pada masa tu of course lah, bos kita adalah bekas lecturer kita kan. Jadi saya rasa seronok lah, dan kita pun banyak benda yang kita belajar, dan banyak juga contohnya buku garis panduan pembangunan warisan, itu antara hasil yang pada saya yang signifikan, yang dibuat pada masa Dr. Rubiah menjadi pengarah di bahagian konservasi dulu bersama ada perkara yang lain lah. Okey, itu je untuk tu. Okey, baik. So ialah hari tu pun ada Dr. Rubiah bagi saya ada beberapa buku tentang konservasi bangunan sendirilah. Sebab beliau ni antara buku-buku dia. So ni daripada Jabatan Warisan Negara, direct daripada Jabatan Warisan Negara. So alhamdulillah. Macam saya sendiri as a student kan, saya macam because of COVID kita tak dapat nak buat kelas face to face kan. Jadinya bila saya semester ni saya berpeluang untuk balik ke college, saya memang ambil peluang ni untuk berkenalan lebih rapat lagi dengan semua lecturer-lecturer yang ada. Hari tu saya dah jumpa dengan Dr. Hikmah, Dr. Zuria, Dr. Nadia sendiri hari ni, Dr. Juraida, Dr. Sehaziq sendiri pun ada. Cuma ada beberapa lecturer lah yang dapat nak jumpa kangan masa dan juga ada sedikit masalah dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak tekankan hari ini ialah dalam kita belajar ataupun bekerja, apa yang kita perlu buat macam yang Encik Salim beritahu tadi, buat yang terbaik dan adakan keinginan kita untuk belajar sekali.
belajar bukannya perlu masuk universiti ataupun sekolah atau baca buku, tapi belajar untuk improve ourselves in the future. Itu yang paling penting sendiri. Baik, masa pun kita pun menunjukkan 11.57. Baik, sebelum itu saya juga nak buat satu shout out kepada kita ada seorang, dalam pembangunan kita ada seorang calon MPP sebenarnya ya. So saya nak perkenalkan calon MPP kita pada hari ini. Kita ambil masa sikit lah, iaitu Hanafi daripada semester 2. Hanafi saya sebut hi ke, Assalamualaikum ke? Nak kenal? Hello semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hormati pensyarah-pensyarah FSPU sekalian dan juga Encik Syarudin. Okay, sebelum itu saya nak perkenalkan diri saya Hanafi bin Hanizan, merupakan pelajar ukur bangunan semester 2 dan merupakan calon bagi jawatankuasa perwakilan pelajar sesi 2021 dan 2022. Jadi saya meminta kepada semua untuk sama-sama memberikan sokongan yang padu kepada saya dalam kita memartabatkan perjuangan FSPU melalui jalan yang benar. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa undi saya. Suara anda, tindakan saya. Alhamdulillah, sempat berkempen dalam dia. Antara manifesto yang saya rasa berminat nak dengar daripada Hanafi ni, antaranya adalah dia nak menjadikan suasana FSPU ni sebagai OKU friendly, PWD friendly. Sama macam research saya lah, tapi research saya buat lebih kepada masjid dan sebagainya. Okey, baik. Kembali semula kepada program kita pada hari ini. Kita bertemu kembali. So, saya rasa sehingga di saat ini sahaja perkongsian kita bersama dengan Encik Syarudin, ataupun kalau di kalangan lecturer, di kalangan pensyarah sendiri lebih mesra dipanggil Abang Din ya. Saya dengar Abang Din sendiri. Okey. So, sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput sekali lagi Ketua Pusat Pengajian kita pada hari ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Juraidah binti Kadiwan untuk memberikan ucapan penutup. Dipersilakan. Terima kasih Nazmi. Saya ni patutnya awal tadi dah nak keluar dah, tapi rasa terikat dengan apa webinar kali ni. Memang sangat-sangat intipatinya sangat bagus dan saya rasa telah menarik lebih daripada 100 orang sebenarnya nak masuk. Ramai yang message tapi tak ada, which is very good. Well done team Nazmi and Dr. Hikmah. Thank you very much Encik Syarudin, Abang Din ya. Walaupun saya tak berkesempatan menjadi cikgu kamu ya, but then saya rasa sangat-sangat tertarik dengan pelbagai pengalaman. Tadi Cik Syarudin pun ada cerita tentang 97 menjadi salah satu tolak faktor untuk dia melanjutkan pertukaran tempat kerja. Sama saya pun terlibat dalam tahun 97 tu, recession. Masa tu dah ada anak satu, memang kelang kabut lah. Siapa yang merasa zaman tu kalau boleh tak nak rasa lagi dah. Betul Cik Din? Kalau boleh kita tak nak. Betul doktor. Saya sepanjang saya hidup ni saya dah merasa tahun 87 recession yang first. Lepas tu merasa tahun 97 dan baru-baru ni lah yang kita ni memang, tapi yang impak kali ni rasa tak seteruk waktu 97 lah. 97 sangat-sangat teruk. Termasuklah saya kena buang kerja, tak dapat gaji setahun, itu biasa. So siapa yang dah pernah melalui zaman tu, insyaAllah they are very very strong and hardcore. Encik Din, betul Betul doktor. Saya rasa perkongsian yang sangat baik dan saya harap apa yang dikongsikan oleh Abang Din kita ni tadi dapatlah masuk ke dalam hati anak-anak ni semua ya, agar dapat menjadi satu perangsang untuk you all menjadi lebih baik dan menjadikan ianya sebagai satu apa kita nak kata, sebagai satu semangat lah untuk you all lebih berjaya lepas ni ya. Kalau lepas ni rasa nak bekerja macam Nazmi ada tanya tadi, mana yang lebih baik, siapa nak, itu terpulang pada diri masing-masing. Mungkin sekarang ni nak ambil degree dulu, lepas tu nak bekerja, lepas tu rasa nak sambung lagi walaupun usia dah masuk 50 pun tidak ada halangan. Ya, okay. So well done, very good sharing session. Thank you. So lepas ni kalau ada kita nak mungkin boleh panggil Cik Din buat professional talk pula on the conservation punya side pula ya. Nazmi mungkin boleh bisa boleh panggil Cik Din pula untuk sesi lain pula. Very interesting. Thank you very much. Terima kasih kembali. Baik. Okey, terima kasih
kepada ketua pengajian kita, Dr. Zada binti Kaliwan di atas tekan untuk tadi. Saya nak mengingatkan kepada semua para peserta, pertama sekali terima kasih kerana sokongan anda. Kita kekalkan 100 orang dan tunggu pun 1-2 gitu je, 1 orang daripada awal sampai ke akhir ni. Kita temukan kepada anda semua. Saya ucapkan terima kasih entahnya kepada anda semua. Terima kasih sangat daripada BISA, daripada pengajian sendiri. Yang kedua sekali, jangan lupa je isi attendance form ada di ruangan chat tu, chat box tu. Okay. So kalau dah isi, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir, daripada para pensyarah, daripada orang luar sendiri, dan juga tidak lupa juga kepada semua pelajar UKA Bangunan sendiri. Daripada semester 1 saya nampak sampai semester 5, 6 pun ada juga, Alhamdulillah. So kita akhiri, insyaAllah kita akan buat lagi lah webinar ni kalau ada sokongan dan juga tuan-tuan, puan-puan, doktor sekalian dan juga rakan-rakan saya sekalian nak ada lagi webinar macam ni, kita mungkin akan setting baiklah sekali lagi di masa akan datang, insyaAllah. So dengan itu maka berakhirlah saya rasa bukan webinar sangatlah, tapi lebih pada sesi perkongsian Encik Sarudin bersama dengan anak-anak generasi muda pada hari ini, masuk saya sekali. Alright. Okay, so saya akhiri kita punya program kita pada pagi ini, hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.